Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bermula yang kedua itu Kitab Usul Tauhid, muka surat 12, 3 baris di pada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Tuan Syekh Husin bin Muhammad Nasir rahimahumallahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulu fid darain amin ya rabbal alamin. Bermula yang kedua daripada dua bahagi daripada ilmu yang wajib atas tiap-tiap mukallaf menuntut mengetahui akan dia. Akan ilmu itu, iaitu ilmu fiqh. Ini ilmu yang wajib atas kita setiap mukallaf. Menuntut, dia ni belajar. Menuntut mengetahui akan ilmu yang kedua itu, iaitu ilmu fiqh. Disebut menuntut mengetahui itu. Dia bukan kata wajib mengetahui. Wajib kita menuntut mengetahui. Sebab nak tahu tu, kalau wajib mengetahui, semua pakat kena tahu. Bukan semua tahu ni. Semua tahu ke ilmu fiqh? Tambah ilmu tauhid, semua tahu ke ilmu tauhid? Kalau semua kena tahu, jadi pakat jadi tok belakang. Masjid surau tak payah panggil tok main mengajak, pakat alim belakang. Dah wajib kena tahu. Dah wajib kena tahu. Kita gelecek sikit noh. Dah cuti lama kita gelecek malam ni. Kami duduk pondok rajin duduk gelecek. Gelecek ni bagi reti dia betul. Tak mau duduk puh begitu ya. Kita gelecek. Ya, Tok Syekh berkata wajib menuntut mengetahui. Bukan wajib mengetahui. Kalau wajib mengetahui, siapa tak reti fiqh dia berdosa. Berdosa habis sekeliling saya. Saya pun bukan reti sangat fiqh. Kan? Jadi semua kena jadi tok guru. Ilmu tauhid semua pakat kena tahu belakang. Pakat kena kenal belakang. Habis kena jadi tok guru. Tak adalah masjid kita tak kena panggil lah orang main duk ngajak. Dah semua wajib kena tahu. Begitu kat ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf lagi payah. Tu. Takat berlakon tak jadi. Dia kena reti betul tasawuf. Tak. Wajib menuntut mengetahui. Yang wajib tu belajar. Tahu tak tahu tu dia punya pasal. Bila belajar dia tahulah kan. Tapi maknanya bukan bila wajib kena tahu. Dia panggil taklif bima la yutaq. Dalam ilmu fiqh. Taklif bima la yutaq batil. Orang panggil membebankan apa yang manusia tak mampu. Ya, kita mampu kan mengetahui ilmu tauhid? Tak mampu kan? Tak mampu. Tu pun hak yang harus jadi tok guru, duk alim tauhid tu Tuhan bagi ya. Kalau kira dia memang tak boleh lah. Tu gelecek orang panggil. Cuma kita wajib belajar. Wajib belajar.
Mengetahui tu insya-Allah tahulah. Tapi kalau tak tahu pun tak apa. Bapa, kita belajar. Tahu pun tahu secara ijma pun tak apa dah. Sebab bila sebut itlaq, disebut mengetahui, dia kena tahu sungguh-sungguh. Mana boleh kita tahu sungguh-sungguh? Saya pun tak tahu sungguh-sungguh. Nak mengajak tauhid pun bukan tahu sungguh-sungguh pun. Saya ni pun bukan tahu betul-betul. Ilmu tu lah. Tu. Tu yang Tok Syekh sebut menuntut mengetahui. Yang dituntut tu, yang wajib dia lah belajar. Lepas tu ulama kata Imam Sanusi, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ayat lipa. Kata tu baca mengajar mati dihurai ayat ta'allama. Wa yajibu ala kulli mukallafin ayat lipa ni ayat ta'allama. Ila ayat lipa, bahawa dia belajar sehingga dia kenal. Belajar hingga kenal. Tak kenal tak apa, tapi belajar tu. Belajar bagi nak kenal. Tak kenal cerita lain lah. Cuma hang dah belajar nak kenal, saya memang nak kenal belajar. Tapi tak kenal tak apa. Malaikat tanya hang kenal tak? Mampu kita tu. Hang kenal Tuhan tak? Hak taklif tu belajar. Nanti kita pun akan belajar nanti. Nanti kalau sempat lalu, hukum taklifiyah wajib kan? Dia bersangkut dengan perbuatan mukallaf. Belajar. Kemudian Allah campak mengetahui. Itu asal begitulah. Tapi kalau nak cakap wajib belajar pun tak apalah. Kalau kita nak gelecek, asal-asalnya begitu. Ini nak kira gelecek orang panggil. Dia tu Tok Guru. Saya tak gelecek mana. Kata Tok Guru dulu dia baca kitab, dia gelecek tengok gelecek. Gelecek ni gelecek. Pun dia tak bagi gol tu, gelecek dulu. Kita nak bagi gol, belepung bagi begitu. Dia pun gelecek dulu, pak. Baru faham. Ini selok belok. Dia pun gelecek dulu. Lepas tu kata Tok Guru kalau baca kitab ni nak habis lambat. Satu malam 3 baris, 2 baris, kadang sebaris ya. Dia gelecek. Tapi bila reti tu reti sungguh. Tapi nak khatam 3-4 tahun. Kadang-kadang tu tak ada mati, nak mati dah. Di mana lah? Mati dah, inna lillah. Lama tak nampak dia dah. Meninggal dah. Jadi itu. Nak buat macam mana? Kita ni disuruh tahu. Bukan disuruh kita khatam. Tak khatam tak apa. Bagi kerti. Ilmu fiqh. Yang dinama akan dia ilmu furu'. Furu' syariat. Dia panggil ilmu furu'. Ilmu cabang agama. Usuluddin tu umpama batang dia. Kan? Usuluddin batang dia. Tu. Kalau fiqh ranting-ranting dia. Tasawuf dia tu bunga, buah, tu tasawuf. Usuluddin akak batang dia. Usuluddin tak lawan hak tu Usuluddin ni. Tu memanglah. Dia punya umbi lah ke batang tu. Fiqh dia punya ranting-ranting tu. Tak ada tak. Pokok mana naik sebatang macam tu kan. Tak ada ranting tak ada. Tu cabang tu fiqh. Kalau jenis pokok tu hak jenis bunga. Kalau jenis buah tu tasawuf. Bunga tu tasawuf. Itu. Ni dia kata usuluddin kita lepas dia pun. Ni fiqh pula. Okey, fiqh. Ilmu fiqh pun dia panggil ilmu furu' atau furu' syariat. Cabang agama. Ini pun wajib. Artinya cabang daripada ilmu yang pertama. Apa dia ilmu yang pertama? Iaitu ilmu usul, ilmu usuluddin dan ilmu tauhid. Tu. Hak tu memanglah. Ilmu usuluddin, ilmu tauhid tu memanglah. Tu tak ada petikan lah. Tapi hak tu yang kita tak apa nak belajar tu. Kan? Ilmu hak tu yang kita tak apa nak belajar dan Tok Guru pun tak apa nak ada. Tok Guru tak apa nak ada, Amin. Tak apa nak ada. Tanpa nak mengajak style lama betul. Kita nak mengaji style lama. Nak mengaji style kullah hak tu. Buka Quran boleh. Kita buka YouTube banyak. Hak jenis mudah-mudah kan. Kullah hak Allah samad. Dah, kita nak mengaji cara jirim jisim ni. Nak bagi faham betul-betul. Tu. Bahas makhluk ni.
Jirim apa dia, jisim apa dia, arat apa dia. Jenis tu payah. Payah nak jumpa. Jadi dah payah, timbullah puak-puak menentang. Dia memang panggil orang begitulah. Dia bila dia tak tahu, dia akan musuh. Kalau dia tak tahu satu ilmu tu, dia akan mulak, dia akan benci. Pepatah Arab kata begitu. Siapa yang tak tahu tentang satu, dia akan benci tentang tu. Dia akan benci. Malah mengaji mutahid payah. Aku tak suka. Cuba dia kerti tengok awal kali dia main. Macam tu saya dulu mahaban. Menduk ngaji podok mahaban tak pandai. Bila pergi makan kenduri mahaban, malah mahaban. Lepas tu lah pergi Tok Guru pula. Tok Guru suruh kita mahaban pula. Tak kerti pula. Kan? Allah malah mahaban. Makan sudah mahaban pula. Lepas tu belajar mahaban. Oh tak mahaban marah. Pok ni apa tak buat mahaban ni. Kalau mahaban tak bagi mic kat kita, marah. Bagi letak ni, nak mic ni. Boleh semua mahaban ni. Tapi saya tak mahu ni kan. Tu, orang kampung dah bagi mereka. Dulu mahaban 3 orang jadilah dulu. Saya ada kawan 3 orang. Satu kampung ayuh. Nak lagu apa? Belajar habis. Tak bagi mic marah. Dah reti. Tu kata, bila dah reti gitu. Orang tak buat mahaban marah pula. Dulu kan marah. Apa buat mahaban? Kita tak reti. Tu. Tok Guru pula dah tak tahu. Belajar apa tak reti mahaban. Dulu tak boleh 2 pondok dia kena reti semua. Macam ilmu macam ni jugalah. Mula nak dengki, mula nak musuh. Belajar apa payah-payah je tu. Ilmu payah-payah. Duk mengaji, buat-buat tu, duk mengajar apa payah, mengajar senang sudah. Dia mula lagi, cuba kat dia reti tak. Tu ilmu fiqh cabang daripada ilmu yang pertama, iaitu ilmu usuluddin dan ilmu tauhid. Tu dah ada bicara sikit dah, kita dah lepas dah sikit dah tu. Dia punya cabang dia. Kalau pokok dia ranting dah lah. Dahan ranting tu lah. Itu fiqh. Sebab tu dia panggil ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain apa dia? Ilmu fiqh, tauhid, tasawuf. Fiqh, tauhid, tasawuf. Ataupun dipanggil ilmu syariat. Ilmu syariat. Ilmu syariat ni 3. Yang lain tu dia panggil alatun laha. Alat bagi ilmu syariat. Macam nau, sorak, semua tu. Hak syariat betul, hak fardu ain 3 ni. Fiqh, tauhid, tasawuf. Hak 3 ni, hak Jibril mai tanya tu. Saya selalu duk bawa hadis ni. Jibril mai tanya Nabi, mal Islam, mal iman, mal ihsan, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Islam isyarat kepada fiqh. Soalan tentang Islam tu. Soalan tentang iman isyarat kepada tauhid. Soalan tentang ihsan isyarat kepada tasawuf. Itu ilmu, itu dia panggil ilmu fardu ain. Tu yang kita duk hantar anak kafar tu. Kelas agama fardu ain. Kalau nak beritahu sama kita buat duk pentak pun. Kadang-kadang anak mengaji fardu ain, pak tak mengaji. Anakku mengaji kafar. Yang dia apa-apa main maghrib, belah balik kat rumah. Duk perkenatan kat rumah. Tok duk mengajar tauhid fiqh tak duk. Anak dia mengaji fardu ain dia tak. Kafar budak-budak, tak apalah. Aku hantar dah mengaji kafar. Padahal dia tak mengaji. Dia kena mengaji kafar juga. Ni kafar ni kita malam ni. Kelas agama fardu ain. Ataupun kuliah agama. Kelas boleh, kuliah boleh. Ni dah. Bagi mereka mengaji kafar. Dia ingat kafar apa dia? Kita wajib hantar anak kafar dan kita pun kena mengaji kafar. Tapi kan duk masuk kelas kafar tu. Ni umarat ustazah pula. Mengaji malam-malam. Takkan nak mengorak ustaz. Mengaji kelas malam. Dia anak mengaji kafar dia tak. Betiak sikit. Ni PKP ni. Dah cuti lama-lama. Ilmu usul dan ilmu tauhid. Adapun ilmu tasawuf dan ilmu hakikat. Ilmu tasawuf dan dia 3. Fiqh, tauhid, tasawuf. Jibril pun tanya hak tu. Lepas
Lepas tu yang bila lepas Jibril tanya tu, Nabi tanya Sayyidina Umar, Umar hantar siapa dia? Siapa yang main duk tanya iman, Islam, ihsan tu? Tu. Hantar siapa dia? Sayyidina Umar ada tak tahu. Di peristiwa tu memang mengherankan lah. Dia main letak rapat kepala lutut dan kepala lutut Nabi. Main panggil Muhammad begitu ya. Muhammad jawab, dia kata, sadaqta betul. Dia tanya, kata betul pula. Dia betul, tanya apa? Lepas tu main duk rapat elok kepala lutut dan kepala lutut Nabi. Tu. Nabi kata, atakum yu'allimukum. Dia datang pada kamu, dia nak ajak agama kamu. Itu Jibril tu. Dia datang nak ajak agama kamu. Dia nak ajak apa tu agama? Dia nak ajak agama dekat hamba. Sebab tu dia datang. Sebab tu dia main tanya iman, Islam, ihsan. Hak tu yang punca jadi ilmu fardu ain tu. Ilmu itulah agama kita. Itulah agama. Kalau tak ada tiga ni, untuk agama kita. Agama kita tak sempurna. Seumpama rumah buruk. Rumah sengit. Kalau tak ada tiga ni. Cengit tu kira lembut tu. Kira anak tu tak ada rumah tu. Tinggal papan berselerak gitu lah. Kira kasar tu. Abang sengit tu kira tak apa. Benar tak sengit. Tak ada tu. Sebab apa? Semayang tu tiang agama betul tak? Semayang tiang agama. Semayang masuk dalam apa? Semayang masuk dalam bekah. Kalau semayang tak ada, tiang tak ada, runtuh rumah. Bukan Nabi kata semayang tu satu tiang. Tak, bukan satu tiang agama. Maknanya kalau kata rumah tu tiang dia satu macam tu. Kalau tak ada semayang berapa runtuh. Sebab tu siapa tinggal semayang kafir? Siapa bukan tinggal kafir, siapa yang menafikan semayang kafir. Nah, tinggal tu dia ada tafsir pula lah. Tapi kalau semayang dah habis. Lepas tu nanti di akhirat malaikat dia tanya semayang dulu, dia tak tanya hak lain. Dia tanya semayang dulu. Semayang ke tak? Kalau tak semayang, dia tak tanya dah zakat. Haji, dia tak tanya dah. Senang. Han jangan kata, saya tak semayang tapi saya umrah setahun 3 kali. Han tak sedut abang umrah setahun 3 kali. Haji setahun sekali. Han tak sedut sembang. Semayang ke tak? Semayang tak? Jangan-jangan. Tak tanya dah. Puasa tak tanya dah. Tanya sahabat apa? Semayang tak? Tu. Kalau tanya, semayang tak? Puasa? Dia tanya puasa semayang. Tambah pula orang jenis orang duit banyak. Pergi haji dia tahun. Oh, sedap dia. Kita nak pergi haji tak boleh. Tak, dia tanya semayang tu. Kalau semayang tak? Haji dia tak tanya. Hampirlah haji 10 kali pun. Umrah setahun 5 kali. Dia tak tanya dah. Hang puasa bila sunat ke apa dia tak tanya dah. Semayang tak? Habis. Tutup buku. Sampai tu dapat semayang tu. Semayang tu tiang agama. Semayang tu nak tahu dengan mana? Dengan fiqh. Dengan kita belajar fiqh. Tapi apa pun, fiqh ni cabang daripada ilmu usuluddin dan ilmu tasawuf dan ilmu hakikat tu apa dia? Dia kata, maka iaitu ilmu tasawuf dan ilmu hakikat daripada jumlah ilmu tauhid jua. Ilmu fiqh, ilmu tasawuf atau ilmu hakikat, dia sejumlah daripada ilmu tauhid. Dia cabang tu juga. Cuma orang panggil ilmu tauhid, dia panggil ilmu tauhid ilmu usuluddin. Kita belajar sifat 20 ni, dia panggil tauhid i'tiqadi. Tauhid secara beriktikad. Allah bersifat dengan wujud, kidam, baqa, tu tauhid i'tiqadi. Adapun ilmu tasawuf, tauhid zauqi. Tauhid secara zauq, syauq. Dia mengesah Allah secara zauq, secara syauq, secara perasaan. Adapun ilmu tauhid ni i'tiqad ni kena hafal sifat 20. Hafal bagi reti jirim jisim. Itu tauhid i'tiqadi. Itu dia panggil tauhid am. Tauhid am. Adapun ilmu tasawuf, itu dia panggil tauhid khas. Tauhid zauqi, wujdani, secara wujudan, secara dapat daripada Tuhan bagi. Kalau kira tauhid ni, tauhid nombor 1 ni. Ni tauhid tasawuf ni hak nombor 1. Hak ni yang kita nak ni. Hak ni yang kita mau sekali.
Tauhid i'tiqadi ni kadang-kadang dia bercakapnya. Syarah tapi hantu duk takut lagi. Kan? Duk cerita tuan-tuan, hantu takut juga. Ngajak buat tauhid, nampak kat pokok kertas, nampak putih, menyacak lari. Tadi duk ngajak tauhid. Tu tauhid i'tiqadi. Tauhid zauki ni hang main lah apa pun. Allah. Tu tauhid zauki. Tu payah nak dapat tu, Tapi jangan kita, kalau begitu tak payah mengaji tauhid i'tiqadi, ngaji zauki silah. Hang tak boleh lalu, tak boleh dapat tauhid zauki tanpa lalu tauhid i'tiqadi. Nampak? Ni banyak orang duk jadi. Dia nak belajar apa? Tak salah belajar usuluddin lah. Mengaji sifat 20 tu syirik khafi. Syirik khafi ni apa dia? Duk belajar ni nak kenal Tuhan, kena kenal pokok, kena kenal makhluk. Kita nak kenal Allah, kena kenal direct. Dia cakap dia kena kopi tu. Tu. Buat tu kita tak boleh dapat tauhid zauki melainkan kena lalu tauhid i'tiqadi, tauhid am ni semua kena tahu ni. Ni semua kena belajar. Ni kata tok saya, Tok Ayah Sujaha. Sedap dia hurai tu. Dia orang tasawuf, tauhid sedap, mengajak sedap, tasawuf pun mengajak sedap. Macam nak menjerit kan dengar dia cakap. Dia mengajak guru Ayah Sujaha. Belah Batani. Dia tak akan dapat tauhid zauki wujudan ni kalau kita tak melalui tauhid i'tiqadi. Makna apa? Kena belajar sifat 20 dulu. Bagi mantap sifat 20, baru naik tauhid tu. Ni dah nak lompat tauhid zauki. I'tiqadi tak kenal. Tak belajar sifat 20. Mana nak boleh? Naik tangga ke 10. Rebah jatuh. Kan? Ni banyak dah jadi. Kemudian pula kita pula jangan duk terhenti tauhid i'tiqadi lah. Duk mengaji tauhid lama dah. Kena usaha juga pergi tauhid zauki. Lompat pergi tauhid zauki. Kena pergi lompat pergi ke situ. Ada juga pak tu. Dia mengaji takat tauhid i'tiqadi je. Kita tak payah belajar lah tasawuf tu. Di pak 20 tak apa nak kenal lagi. Tak apa kita yang kenal lama dah. Pindah pergi lah. Pindah. Lompat pergi. Sebab tu Imam Ghazali mula dia tekan tauhid i'tiqadi ni. Dia belajar, dia ada sifat-sifat 20 tauhid dia. Dia kitab dia banyak. Al-Arba'un, ada kitab tauhid yang saya ada, Al-Aqaidiyah, Al-Aqaid tentang aqid juga. Memang ada, saya ada kitab tu. Tapi lama-lama bila dia dah lama dah ditinggal ilmu tu. Ditinggal tauhid i'tiqadi ni. Dan ada yang kitab dia peli pula ilmu tu. Dia peli mana seolah macam tak payah belajar. Pok ni ambil tu, dia pun ambil hak dia peli tu. Dia pun tak tahu Imam Ghazali dah pindah satu peringkat lain. Dia dah pindah dah. Kita pun kalau Tuhan campak tauhid zauki ni, dia tak boleh lah kot i'tiqadi, tak boleh lah. Apa? I'tiqadi ni masih duk berdalil alam. Tauhid zauki ni dia nak tauhid yang tulen. Apa tulen? Aku Allah. Tauhid sifat 20 ni, aku alam Allah, betul tak? Macam mana nak kena Allah? Kena tengok jirim. Tu tauhid. Pok tasawuf bila dia sampai tahap tu, dia akan marah tu. Saya pun nanti akan marah kalau main tahap tu. Tak mahu, aku tak mahu nak ajak lah sifat 20. Syirik khafi, bagi ahli tasawuf syirik khafi lagi. Mana nak ajak aku ni Allah aja. Lepas tu tauhid yang sejati, tauhid zauki ni. Ini tauhid yang sejati, ini payah dapat. Hak ni anugerah. Tapi nak anugerah ni dia kena usaha i'tiqadi dulu. Lepas tu Imam Ghazali bila dia mengarang ihya' dia tak lain, dia bukan menolak, dia dah tak mau dah tu. Sifat 20 dia tak mau dah. Jadi pok ni duk ambil hak ni, hak dia tak mau ni. Dia tak mau ni sebab dia dah dapat, dia dah langkah marhalah martabat tauhid zauki. Saya pun duk pesan juga. Duk pesan ke orang duduk mengaji saya kata, apa nak mengaji ni entah aku duk sonok mengajak sifat 20. Tahu mana Tuhan campak aku jadi tok wali ke apa, aku tak mau dah ajak. Sebab pergi jadi tok wali ke ataupun dah dapat zauk ni apa dah. Tak mau dah sifat 20. Tak sonok dah. Takut tahap tu mengajak sifat 20, mengajak tu burung mengajak macam tu lah. Mengajak main-main dia tak syok lah. Saya pun pesan lah. Dulu saya kata bila main umur 40 ke atas ni mula nak kurang dah mengajak tauhid, mula nak kurang dah. Sebab apa? Sebab saya pun nak kena mula dah pergi ilmu tasawuf. Tak boleh duduk kot tauhid, saya tak boleh. Walaupun saya tak sampai martabat tu, tapi saya dah kena usaha dah. Dulu saya tak mengajak tasawuf dulu. Dulu saya mengajak tauhid lah. Lah ni mengajak tasawuf, mula nak mengajak dah. Mengajak apa? Saya nak belajar.
Saya nak belajar. Tapi mungkin bila sampai satu tahap, tauhid pun tak orang ajak lah. Hampa cari kat lain apa pada tu. Tak mau lah ajak. Jadi macam Imam Ghazali. Tak mau lah. Imam Ghazali marah. Tapi dia pun duk ambil hak dia marah tu. Dia pun tak tahu dia marah sebab dia dah dapat dah. Lepas tu Imam Syafi'i sendiri, satu hari dia duduk berdebat dengan pok-pok ni. Dengan pok-pok sesat ni. Dia keluar ilmu kalam, dia bahas berah. Dia duduk bahas. Sampai anak murid dia terkejut. Weh, Tok Syekh tak pernah keluar ilmu macam ni. Duduk bahas dalam-dalam ni. Dia tak, anak murid tanya, Syekh, adakah ini bukan ilmu kalam, sebagai ilmu kalam? Dia tak ahkamna zaka qabla haza. Aku dah kemah dah dulu. Hak tu aku dah kemah dah sebelum ni. Sebelum pekah ni, aku dah kemah dah tu. Ahkamna zaka, aku dah kejap dah ilmu kalam. Qabla haza, sebelum ilmu ini, ilmu pekah. Oh, kita kejap dah lagi. Kejap dah lagi, duk hentam dah sifat 20. Duk hentam dah tasawuf. Lalu kita jangan hentam mana-mana ilmu. Lepas tu kita kena belajar semua. Tauhid kena mengaji, tasawuf pula hakikat. Tengok tu. Tuan Hussein pun dia bahagi dua. Ilmu tasawuf dan ilmu hakikat. Tasawuf ni dia lebih kepada kalau kita kitab Minhajul Abidin, cerita tentang sifat-sifat hati, penawar bagi hati, tu lebih pada situ. Hakikat ni dia macam Durun Nafis. Apa dia? Manhalus Sopi. Tu lebih menjurus kepada hakikat. Duk bah ayan sabitah. Tu. Ta'ayun awal, ta'ayun sani, makam wahidiyah, makam wahdah. Tu dia ada satu ilmu. Dia bah ke situ. Macam Durun Nafis, Manhalus Sopi. Tu kalau kita tak jauhilah. Tanwiru Qulub. Ada kitab tu yang pelik. Bila dia hakikat, dia lagi nipis kitab tu. Macam Durun Nafis tu dia nipis lah. Dia tak macam hikam. Hikam bukan hakikat lagi. Hikam dia panggil tasawuf tarikat. Dia duk cerita perjalanan ahli tasawuf, perjalanan kita nak berjalan. Hikam, Minhajul Abidin begitu juga. Dia duk kepada tarikat. Dia ada tasawuf syariat. Tasawuf syariat tu macam penawar bagi hati. Tu tasawuf syariat, duk cerita sifat-sifat hati. Kena buang sifat mazmumah, masuk sifat mazmumah. Itu tasawuf. Saya bahagilah tu bahagikan tasawuf syariat. Tasawuf lebih kepada syariat lah. Buang sifat-sifat tak elok. Buang riak, ujub, kan. Itu memang syariat suruh. Dia ada tasawuf tarikat. Tasawuf tarikat macam Minhajul Abidin. Duk cerita lagu mana kita nak berjalan menuju kepada Allah. Nak melalui rintangan-rintangan, bukit-bukit, halangan-halangan dunia, syaitan baru. Itu tasawuf tarikat. Macam hikam. Hikam masih duduk dalam tarikat lagi. Tasawuf hakikat. Contohnya Durun Nafis. Tu duduk cerita qayyumiyah apa mana macam tu. Hak tu tak boleh. Kalau susah mengajak mesti tak berani. Tak berani apa? Aku tak tahu tadi. Tak saya sesat, tuan-tuan sesat. Tak berani. Siap-siap ni memang saya kena dicak sesat. Dan Durun Nafis tak silap. Kedah haram dia tak? Dulu. Kedah haram. Durun Nafis. Yang Kedah ni Tok Guru ramai kan. Tapi lepas haram mungkin dengan sebab tak ada ahli. Lah ni saya tak tahu. Durun Nafis tak boleh. Durun Nafis kan nak mengajak pun Tok Guru Sopi di pondok. Manhalus Sopi dahsyat ni. Manhalus Sopi nipis lagi. Dia ku nipis. Dia ku tinggi. Sebab apa? Dia khulasah. Pati tasawuf. Kalau Arab banyaklah. Tuhfatul Mursalah, Fatul Rahman. Itu Arab. Dan banyak lagi kitab-kitab ilmu hakikat yang dikarang tapi tak sampai kat kita. Sebab apa? Sebab ilmu tu tak ada orang ajak. Tak ada siapa boleh nak ajak ilmu tu. Banyak ulama-ulama kita yang tanah Jawi kita duk mengarang tapi tak dicetak. Kalau dicetak pun sekali itu tulisan tangannya, manuskrip. Sebab apa? Tak dibenarkan cetak. Sebab kitab tu kitab payah. Tengok Tuan Hussein sini pun dia bahagi ilmu tasawuf dan ilmu hakikat. Tapi kalau kita nak borong, masuklah dalam tasawuf tu. Tapi dia nak pisahkan. Tu. Hakikat ni maknanya apa? Sampai tahap panah lah dia dengan Allah. Tak ada siapa lah. Melainkan dia hanya Allah. Dia dengan Allah. Sampai tu tahap, tapi ini jangan tiru. Sampai situ tahap, mula-mula dia dengan makhluk Allah, kemudian dia dengan Allah, kemudian dia Allah. Pihak ni jangan tiru. Hak ni bahaya. Dia Allah. Ni jangan tiru. Siapa tiru kena ni. Kapiak tak pasal.
dia Allah. Yang saya sebut saja. Tapi jangan siapa tiru. Hilanglah. Diri dia pun lenyap. Sampai al-halaj. Siapa kau? Dia kata, ana Allah, ana al-haq. Ana al-haq ni aku Tuhan yang hak. Habis ya. Tapi jangan tiru. Siapa tiru, dia jadi kafir. Sebab apa? Kita tak duduk tempat dia. Halas ni dia tak sedar lah. Hang siapa? Aku Allah. Aku tak ada apa. Tak ada Allah. Allah kita bila. Tak ada apa. Aku tak ada. Tak ada kekuatan aku. Apa aku ada. Jadi hang siapa? Ana al-haq. Faham tahap tu? Tahap ni saya kata apa? Ada 9 juta. Ada istilah tu. 9 juta. Ada seorang ya. Mungkin. Tu pun tak tahu. 9 juta. Tak tahu 9 juta. Juta, bilion tu. Mungkin ada seorang. Tu pun tak tahu ada. Sungguh ke tak? Nampak kata. Ana al-haq. Majubati fi illallah. Tidak ada jalan baju bujuh aku melainkan Allah. Sampai tahap tu. Sampai dia pun dah tak wujud. Dia pun tak ada dah. Tapi ni jangan tiru. Jadi saya doa lah. Kita membela hak ni. Tapi kalau ada duk mengaku kat belah kulim ni, dia Tuhan, ana orang pertama nak pergi kata hang sesat. Tak ada aku belah kulim ni. Yang suruh mohon. Kat belah Mekah pun nak cari jumpa payah, kat belah kulim nak ada pula. Kulim ke, Penang ke, Kubang Hulu ke, tak ada lah. Hang suruh mohon. Saya duduk Syria pun. Duduk Syria ni tempat Tok Wali Syria. Tak ada jumpa lagi sampai tahap halas tak ada lagi. Syria. Dan selalu saya duduk ceritakan Syria. Wali-wali Allah. Siap boleh baca dah hati kita ni. Duduk dia siap dia baca. Jangan duduk mohong dia. Tadi hang tengok apa dia abang siap. Tapi tak ada sampai tahap anak al-haq. Tak ada lagi. Nak abang kata, tak ada. Tambah belah kulim. Main duduk mengaku pula. Tapi saya tak tolak. Kita kena adil. Ilmu ni memang wujud. Memang halas dia tak salah. Halas tak salah. Tapi jangan kita tiru dah. Halah dia tak salah. Sebab dia sampai satu tahap, aku tak ada apa dah, aku tak ada. Hang siapa? Allah. Sampai tahap tu, dia tak sedar lah. Tapi jangan tiru. Aduh. Saya habaq sekadar tu sajalah. Lepas dengar pun sekadar tu saja. Jangan sampai dia berkata, ustaz membenarkan orang tu mengaku dia Tuhan. Tak, bukan. Ni bab lain cerita dah. Cerita ni cerita lain. Takat tu saja. Lepas tu Imam Ghazali sendiri menukir perkataan Mansur al-Halash. Dia bila kata qala al-Mansur al-Halash, itu halas. Imam Ghazali sini nukil perkataan halas. Sedangkan Imam Ghazali tasawuf dia tasawuf yang wasatiyah, pertengahan. Dia bukan macam Ibn Arabi hakikat. Dia duduk pertengahan tasawuf dia. Dia bawa kod pertengahan. Tapi dia pun walaupun pertengahan, dia sini menukil perkataan al-halas. Dia menukil. Kalau kata halas kafir, buat apa dia nukil? Nukil ni ambil perkataan halas duduk dalam tak dan kitab dia. Itu rahsia-rahsia ni kita tak tahu sudahlah. Cuma saya hanya cerita saja. Di Tuan Husin pun, tapi kita tak nafikan memang ada pok sesat. Yang dia tak sampai tapi dia mengaku. Tuan Husin pun, dia pun lawan ni. Dia masa di Kedah, dia lawan ni. Ada pok-pok jenis hakikat tak betul dia lawan. Tuan Husin. Sampai dia sini tak boleh duduk di Kedah. Dia merajuk main duduk di Penang. Kes ni. Dia duduk menentang. Kan kitab Hidayatul Mutafakirin. Dia duduk cerita ilmu batin, dia duduk hentam pok-pok batinnya. Sampai pemerintah adalah dia ulama di Kedah tu yang dihasut oleh pok-pok ni. Sampai Tuan Husin merajuklah main duduk Penang. Tuan Husin merajuk. Tapi Sultan minta juga, Sudah ada minta juga bagi Tuan Husin balik. Dia tak mau. Dia macam merajuklah. Lepas tu dia pesuruh dia ambil tauliah pula. Dia nak ambil tauliah apa ulama besar Tuan Husin. Dia pun sabak sajalah nak ambil alasan. Dia pula nak ambil tauliah apa? Ada pula suruh Tok U ambil tauliah. Tok U tak boleh ngajak kalau tak ambil tauliah. Tuan Husin, kita tak balas ni Tuan Husin. Ulama besar mengarang kitab, depa pun duk baca kitab lagi tak pekah. Dia tu sebian. Dia suruh ambil dia tauliah. Dia tak mau ambil tauliah. Main duk belah Penang. Tak mau ambil tauliah. Sudah, tak mau. Sampai dia mati, dia dibenarkan kubur dia tu boleh tak dimakam di raja. Di Langgang. Sultan suruh ambil jenazah Tuan Husin pergi tak di Langgang. Dia tak mau tak di tempat lain. Sampai Sultan hormat dia. Tuan Husin Kedah. Dia banyak memerangi pok-pok ni. Pok-pok batin ni. Pok jenis kadang-kadang merapu kan. Tu. Tapi dia mengakui. Kalau kita baca Qutub Rasyang. Kita duduk baca di Masjid Sungai Limau. Tu Qutub Rasyang. Tu dia cerita kat hakikat tu sikit. Tapi tak banyak. Gerun juga nak baca.
Tapi nampak kata Tuan Husin dia terima hakikat ni. Qatlur Qaisiyah saya baca di Majlis 95 tapi lepas dah. Lah ni tak lepas dah. Kawasan hakikat tu. Gurun juga baca. Sebab tu Tok Guru ni dia alim semua ilmu. Dia alim semua ilmu. Nak jadi Tok Guru ni dia kena alim semua ilmu. Sebab tu dia kata maka iaitu ilmu tasawuf dan ilmu hakikat daripada jumlah kategori ilmu tauhid. Dia termasuk dalam jumlah ilmu tauhid juga. Cuma dia panggil dia tauhid khas, tauhid zauqi dan wujdani. Dan tauhid usuluddin sifat 20 ni tauhid am dan tauhid i'tiqadi. Tauhid secara iktikad, beriktikad. Kena iktikad, kena mengaku. Tapi tauhid zauqi ni dia hanya perasaan. Dia rasa saja. Rasa hak lain dah tak wujud. Hanya Allah. Tu zauq ni dia kena nak dapat tauhid zauqi dia kena tanam. Dia kena tanam musyahadah dan muraqabah. Hak saya duk cerita kan. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu makam muraqabah dan musyahadah. Bila dia sampai tauhid, sampai makam tauhid dia tinggi, sampai dia takut. Macam kita duk cerita hantu bila balik tengok apa ingat hantu. Buat apa duk cerita hantu? Pada halnya duk balik malam-malam biasa pun. Malam-malam duk tidur tingkat atas. Rumah dia tingkat. Tapi malam tu tengok cerita hantu. Pakai tidur depan TV tu. Tak ada nak kata apa takut. Sebab apa? Kes lah. Kebesaran hantu dah masuk dalam diri. Kebesaran hantu masuk dalam diri. Padahal sebelum tu relax je. Pergi tandah golong. Tapi bila kebesaran hantu masuk dalam diri dah, apa-apa pun dia nampak hantu. Masuk dalam tandah pun berebak kucing berjalan. Hantu. Ramai-ramai lalu hantu apa? Baju duk gantung tu kan angin. Tu dah hantu raya. Hantu raya pula. Sebab kebesaran hantu dah masuk dalam diri. Orang tasawuf ni kebesaran Allah masuk dalam diri. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana kamu paling situ Tuhan. Dia takut. Allah macam Allah duk tengok dah, macam dia ni seolah-olah duk nampak. Seolah-olah duk nampak, faham? Bukan nampak, seolah-olah duk nampak Tuhan. Macam kita bila cerita hantu, tengok kucing lalu seolah-olah macam duk nampak hantu. Padahal bukan. Itu orang tasawuf tahap tu. Tahap tu dia musyahadah muraqabah. Tapi tak boleh cerita panjang. Kena berdiri tegak tu tak banyak lagi apa itu fiqh. Ni kita baca 3 baris. Nanti kita akan belajar fiqh tu apa dia. Apa itu fiqh? Nak buat macam mana? Kita cuti lama, kena basuh bagi banyak. Jadi sekolah tu dulu bermula makna fiqh yang pada lurah iaitu al-fahmu faham. Fiqh ni sebenarnya maknanya betul-betul faham. Tapi dia ada istilah. Dia ada pakatan ulama' sesuatu ilmu, mereka akan namakan dia dengan secara khusus. Itu nanti dia panggil pada istilah. Sekadar itu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ni dapat manfaat pada kita, dapat kita beramal dan sampaikan kepada saudara kita yang lain. Kalau terkasar bahasa dan sebagainya, minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah umur panjang kita jumpa lagi pada bulan akan datang. Dan kita berdekat puasa dah. Dia mungkin ke bulan depan kalau boleh main, dia bawa tong noh. Siapa nak tulis siap-siap lah, kena buat arwah. Takut kot yang PKP pula. Tak ada. Sebab dia kata dalam bank duit banyak sangat tak keluar dah. Kan? Bulan depan bawa main. Dia bawa orang main tulis lah. Ataupun nak tulis dalam kertas tak apa bagi. Bulan depan kan saya main, saya bawa tong. Apa mungkin tinggal bulan depan ni bro. Kalau tak ada lah. Ada lagi 2 hari. Ni pun dah tak lama dah puasa tu. Kita minta mudah-mudahan puasa ni boleh dah semain tarawih ramai-ramai. Kan? Kita pekat jagalah. Jaga SOP dan sebagainya. Bapak kalau kita duduk ketegak sampai tarawih nak buat tak boleh. Kita jaga elok-elok. Pokoknya kalau tak boleh rapat-rapat pun boleh sembahyang Jumaat kan. Boleh semua pakat boleh main. Tak apa dah. Jarak pun sampai jadi macam tahun lepas. Allah sedih tu. 3-4 orang. Jadi insya-Allah pada tu dulu. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi alamin hamdan yuwafi ni'mati
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا الله تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العالم بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الممكنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.